Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah surah kedua pada ayat 155 dan 156, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan bahawasanya manusia tidak akan terlepas daripada ujian di dalam kehidupan dunia yang sementara. Apakah ujian-ujian tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami akan uji manusia, kata Allah, 5 perkara. Salah satu confirm kena. Yang pertama, dengan sedikit ketakutan. Takut terhadap musuh, takut terhadap pemimpin, pemerintah yang zalim. Takut tak habis-habis. Dalam surah At-Taubah, surah ke-9, di pertengahan ayat ke-13, Allah memperingatkan kepada umat manusia. Kalau duk takut sesama manusia, dia bawa pada syirik. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Apakah kamu takut kepada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti sekiranya kamu benar-benar beriman. Babak tu bila? Sihat? Ingat tak ni? Tak ingat ada mak umur pendek. Aku pun ingat dia. Allah uji kita ni, takut. Takut hantu raya, takut jin. Takut tak habis-habis. Memang perasaan takut tu ada, tapi jangan terbawa-bawa sehingga dia meresap ke dalam jiwa. Sebab tak ada makhluk yang mampu memudaratkan kita. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah di pertengahan ayat 102. Wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biiznillah. Jelas. Tak ada seseorang pun, kata Allah, yang mampu memudaratkan kita ni kecuali dengan izin Allah. Ini akidah yang betul. Kemudian Allah uji wal ju', kelaparan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan kelaparan ini beliau kaitkan dengan Ramadan. 3/4 bersamaan 1 Ramadan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpuasa. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Itu juga ujian. Tapi bukan kita tak boleh makan 12 jam ya. Kalau pergi duduk di England, kawan saya duduk di England, dia puasa 20 jam. Tok Imam mampu tak puasa 20 jam? Tak mampu, lemah iman. 20 jam tuan-tuan, ingat sikit tak? Lama tu. Itu juga ujian. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Ni yang melanda negara kita. Allah uji sebahagian manusia dengan kekurangan harta benda. Banjir. Banjir yang melanda negara kita 3-4 hari sudah amat menggerunkan semua pihak.
Sebelum ni Kedah, negeri saya, dia panggil kepala ayak. Yang ni tak takut kepala bapak pula kot. Kan? Allah uji tuan-tuan. Selama saya hidup ni tak tahulah, saya tak ingat kot. Dia kata kali terakhir banjir besar tahun 1971. Tak apalah, itu kita tak boleh nak ingat, lama sangat. Tapi yang terkini ni kita tengok harta benda semua musnah. Tu tuan-tuan, kita jangan duk sombong dengan Tuhan. Tak lagi saya beritahu kenapa, apakah punca faktor berdasarkan Quran yang kita ditimpa bala demi bala yang tidak putus-putus. Ada seorang ustaz PhD, dia kata masalah jangan duk cerita pasal bala apa-apa lah. Kalau Allah rakam dalam Quran, Allah suruh cerita lah bahalul lah. Yang hang tak pergi orang cerita pasal apa? Jadikan pengajaran. Bukan kita menghina, kita simpati. Betul tak? Ada saya mengejek orang yang ditimpa musnah, kita simpati. Tapi kita nak abang punca dia. Kenapa? Tak habis-habis. Covid tak selesai. Mai kepala ayak. Ni mai apa pula tak? Boleh Tok Bilal? Boleh? Boleh, saya minum dulu. Tadi siapa? Abang kita, Pak Haji kita. Pak Haji kata, ingat lagi jalan mai ke sini? Apa tak ingat? Roti capati pun aku belasah 2 keping lah. Aku kalau mai balik pulau, tentulah aku berhenti. Allah uji dengan kemusnahan harta benda. Saat lagi kita baca ayat Quran tentang kenapa manusia ditimpa banjir yang membinasakan. Ada dalam Quran. Kena rajin tengok tuan-tuan, bukan baca, tengok terjemahan. Ada terjemahan pun susah kan? Kereta semua rosak, Allah rendam dalam ayak tuan-tuan. Rumah sahabat saya nampak bumbung lah. Boleh bayangkan tengok, habis semua musnah. Kalau dah ayak masuk washing machine ke apa ke, habis crossy set ke TV ke, aduh Allah. Nah, kampung saya pernah diuji dengan banjir besar tahun 1998. Tapi rumah saya alhamdulillah tak kena. Saya tak kena banjir, tapi Allah uji saya dengan ribut. Rumah saya kena ribut. Nah, tak lagi kita baca Al-Quran. Kenapa semua ni berlaku? Sebab tu kena cerita, mudah-mudahan orang yang mendengar, orang yang diuji ini insaf lah. Boleh tuan-tuan? Boleh abang? Tak boleh pun abang, saya ceramah kira boleh lah. Kan? Boleh Tok Bilal? Nah, Allah uji dengan kekurangan harta benda. Bukan senang nak bina semula tuan-tuan. Nah, nak beli apa nama crossy set ke apa ke, TV ke, washing machine ke, refrigerator ke. Oi, bukan senang no, puluh-puluh ribu. Tu pasal kita tak pernah fikir, kita duduk kira seronok ya. Seronok tak habis-habis. Tak lagi kita baca banyak Al-Quran yang duk bimbang. Yang keempat, yang ni yang saya sebut, kesemua kita akan diuji dengan perkara yang keempat. Wal anfus, yang ni kematian. Baman meninggal dunia dah. Sahabat baik saya, Pak Haji Rahim. Mudah-mudahan kesemua mereka ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Haji Rahim arwah, saya baca dalam Facebook tak ada nak mai. Saya duk ada di mana saya tak pastilah. Kan? Semua kita akan melalui proses kematian. Bila? Tak tahu. Kalau tahu tu bila syok. Kan? Dia mai, malaikat Israel mai perkenalkan dia. Assalamualaikum Ustaz Syarelong. Waalaikumsalam. Saya Israel. Terkencin aku dalam seluar. Nak abang apa ni? Nak abang kata Tok Bilal seminggu lagi mati. Ingat nak mai abang aku mati. Contoh. Kan? Dia mai abang. Ustaz lagi seminggu kan? Seminggu tu aku tak pergi ke mana abang tu. Hang tak sah panggil ceramah ke apa aku tak tahu. Kan? Pegang tasbih, duk gelintir itulah. Istighfar banyak-banyak.
Sebab idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 49. Apabila ajal itu datang muslimat, satu saat tidak dilambatkan dan satu saat tidak dipercepatkan. Kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 57. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai kematian. Kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada aku. Hak muda apa mati? Adik umur apa? 23. Oh, lambat lagi lah. Nabi 63. Hanya sonok kan, kata esok padam. Tak mau tanya aku umur apa? 33. Tu tuan-tuan. Kematian tak ada siapa boleh lari. Percayalah. Sampai masa kena mati. Bersedia atau tidak? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyri, surah ke-59 pada ayat ke-18. Dengar elok-elok. Tu imam selalu baca. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pernah dengar tak ayat ni? Pernah kan? Biar baca tak apa makna dia? Nah, tak apa nak buatnya nah, dah kita Melayu. Kan, usaha sikitlah belajar. Saya pun tak pandai, boleh sikit-sikit lah. Saya pun UBB, tahu UBB? Tok Bilal, UBB. Ustaz Besha-Besha. Bukan selebriti ni, UBB. Ustaz Besha-Besha. Berapa banyak ayat Quran saya baca lah. Kat 5-6 ayat Quran. Hadis tak baca lagi no. Sat lagi hadis lah pula. Tak baca hadis cerai. Baca hadisnya tak baca Quran lagi cerai. Sebab Quran sumber rujukan utama. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Allah sebut Quran dulu, Rasul kedua, sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi was sunnati. Siapa yang berpegang teguh Quran dan sunnah sampai bila-bila tak sesat. Anak Pak Ji Rahim aku pakai emas semua aku boleh cam. Jangan main-main, martabat aku dah naik lama tak main. Dekat-dekat nak jadi wali dah ni. Berjaga sikit. Jangan duk main-main lebih kurang aku. Ni muslimat hampa kenal tak? Aku ni siapa dah ni? Nasib baik kenal. Lagi 3 orang tak kenal. Alamak umur pendek tu. Siapa tak kenal tak cari long tu. Saya sampai tadi tengah hari nak makan tengah hari. Turun kereta ASP tegak. Assalamualaikum Ustaz Syarilong. Kau tak nak main tangkap aku kah? Tak dan ceramah ke ni? Nak abang terkenal lah tu. Saya kata Datuk kenal lah. Kenal. Sekali tu tuan-tuan, dia ni ASP, yang ni lagi besar. DSP ada satu crown, ada bintang. Kebetulan masa tu PKP lah, kita nak pergi minta borang, nak merentah daerah lah. Dia pun sampai sontak sama dengan saya. Saya pakai emas, dia kenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh kita bergambar? Datuk kenal saya nak murid Ustaz. Kira aku tok guru lah tu, faham tak? Yang apa tak erti siapa? Dia pun ambil gambar. Dia suruh orang bawahan dia lah, pangkat juga. Dia tu ambil Ustaz, saya dengan Ustaz. Terkenal aku ni no. Tapi heran tak keluar TV sampai keluar no. Baru tu pok-pok ni. Sampai bila nak jemput aku? Cakap macam ni pun tak boleh keluar TV lah. Dalil Quran, dalil hadis, lak oleh pok-pok ni. Kan? Tak apa. Tak mana kita boleh berdakwah, kita berdakwah. Tidak. Ada peluang kita bercakap. Tak kisah orang tak ramai ke, tak keluar TV ke. Esok bila Tuhan tanya, aku dah menunaikan tanggungjawabku. Boleh? Kalau keluar TV pun tak berani mengatakan yang haram itu haram, zalim itu zalim, itu hang kena tanya.
Percayalah, kita ada dalam Quran. Pasti kena tanya. Dalam Quran, dalam surah Muddathir, surah ke-74 ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab. Kau bagi ilmu tahu agama, buat apa? Amal tak amal? Abang tak kau ada. Pasal apa? Nak jaga koyuk nasi je. Kita cengih-cengih macam ni pun sampai lah nak punya. Dalam hatian. Bukan nak tak. Tiga cukup. 30 tahun nak. Baru 30 tahun. Orang duk jemput siapa tu kan? Cengih lah, kasar lah, bahasa tak ikut suka aku, berlorak apa kan? Bukan apa bercakap, tapi kita bercakap, kita ada sandaran. Haram kita kata haram, kita tak ada kompromi nah. Kita tak cerainya kaki bang, faham bang, kenal tak ni? Baik kau jawab kenal. Tu dia kematian yang tak dapat kita nak lari. Allahu Akbar, percayalah. Yang kelima, wathamarat. Yang ini tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang tidak memberi hasil. Padi dah menguning, tiba-tiba datang banjir kilat, habis semua tenggelam, tak ada nak ambil. Rugi tak? Rugi. Wa basyiris sabirin, dan beritahulah berita gembira ini kepada siapa? Pada orang-orang yang sabar. Sebab tu tadi ayat saya baca tadi, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu melihat. Dan setiap diri hendaklah melihat apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Hari esok apa tuan-tuan? Hari nak mati, hari akhirat esok. Bermula alam barzah, nak bawa bekal apa Tok Bilal? Duk dengar lama lah tu, okey no. Azan pun sedap lah ni, macam Mekah tu. Jangan duk kembang lah. Tuan-tuan nak bawa balik apa? Bekalan apa? Kalau saya boleh sebut juga. Saya berjuang Islam. Saya ada tafiz. Saya ada tarikat Islam. Dah berapa ratus orang yang hafal Quran di sekolah saya. Kalau nak sebutlah, saya mengajak, saya berdakwah. Takkan tak banyak pahala lagi share, kan? Dia azan lah, ngajak tak? Azan pun pahala banyak. Kan? Jadi cerita begitu. Kena faham ni. Sebab tu Allah suruh kita tengok. Setiap diri hendaklah melihat apa yang diperbuatkannya untuk hari esok. Bekal apa nak buat balik ni? Kita yakinkah kita buat ni Allah terima? Dia tak terima kalau tak kena dengan Quran dan Sunnah. Tak sedut sembang kemai. Saya ada dalil Quran, saya ada dalil hadis. Sebab tu kena menuntut ilmu, kena dengar. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Malam esok masjid Simpang 4. Depa pun atok dekat-dekat. Kau bukan ada model kan? Ni pun satu cerai kat kau ni. Atok lah satu di Petaling Jaya ke. Kan? Satu di Lorong Garu ke. Ada Lorong Garu. Kan? Tak apa, banyak model. Malam esok kita cakap baklim lah, berlungguk Jadi Allah kata, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Waktu aku bagi peluang kamu hidup di dunia, apa kita buat semua dia tahu. Ni muda-muda ni adik umur 23. Kalau konsisten, kalau istiqamah beramal, anak kan dah. Myanmar kan Bangla kan dah. Melayu tak apa. Kalau berterusan jadi hang bahagia. Tapi bukan senang. Nak istiqamah bukan senang. Ni istiqamah ni dari dulu. Ni sahabat-sahabat ni semua kena saya ni. Cakap nada tu tak kurang.
Suruh pergi dengar khutbah saya di Sungai Tiram, insya-Allah. Aku nak rembas kau-kau. Tajuknya balasan Allah kerana salah pilih pemimpin. Hamba tutup masjid ni pakat pergi sana. Biar Burhan seorang ya. Bayang. Burhan pun lari pergi mana nak ngajar Quran ni nak. Boleh tak? Nah. Tu cerita dia. Ya. Jadi buatlah persiapan untuk hari esok, hari kematian, alam barzah, dan pada hari kiamat nanti nak bawa bekalan apa? Yasba'ul mayyita thalathatu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Bila seseorang meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara akan mengiringinya ke kubur: ahli keluarga, harta dan amalan. 2 yang akan pulang, 1 yang tinggal tetap bersama-sama dengannya. Yang pulang ahli keluarga dan hartanya, yang kekal bersama-sama ialah amalan. Tuan-tuan, Tuhan suruh kita tengok, wahai setiap diri, tengok apa bekalan apa nak buat untuk hari esok. Macam saya kata, saya alhamdulillah. Tu pun tak tahulah, harap Tuhan terima lah. Berjuang hangit. Kan? Hangit. Belok. Masih lagi hijau, tak tukar-tukar. Kan? Tani Parlimen tu. P015 Sungai Petani. Bukan kalah, belum menang. Kalau menang itu mampu hebat-hebat dalam Parlimen. Kau tonyoh kau-kaunya. Orang ajang, biadab terhadap Islam. Kan? Tak hormat agama Islam. Itu cerita dah. Boleh? Macam pernah tengok, tapi di mana ya? Syekh, apa-apa Syekh? Duduk belakang. Syekh, buatlah tangan sikit. Allah, macamlah tak kenal aku. Pakai emas baru aku kenal. Kan? Itu cerita dia. Nah, kemudian pada ayat 156 Allah kata apa? Alladzina idza asabatsum musibah. Orang-orang yang apabila mereka diuji dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Bukan kita je milik Allah, tuan-tuan. Semua yang ada alam, di dalam alam ini milik Allah. Dari Quran Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan juga di bumi, termasuk kita kak. Bila kita sedang kita milik Allah, jangan sombong Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik kita, Allah boleh matikan kita. Boleh adik? Muda pun mati adik. Hang sembahyang 5 waktu kan 4 waktu ya? 3,5. Lawan mujahadah 5 waktu, tak main masjid tak apa, jangan tinggal. Awak ayat nampak kuning pelik ni. Aku kan percaya sangat orang balik pulau ni. Lima waktu tau. Subuh letak larat, makin awal pun tak apa, jangan tinggal. Sebab solat ni penting. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, mana ada yang lebih hebat? Solat, zakat, puasa, haji. Orang yang tak sembahyang adik, bainal abdi wal kufri tarkus salah. Hadis Imam Muslim. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Di Malaysia ni macam-macam. Pasal kenal Tuhan tak payah solat, ada tak? Siapa dia tu? Hampa kenal tak dia? Dia hantam aku kau-kau.
Saya kemuka dari Quran dalam kuliah saya. Orang yang tak semayang tak usah duk sembang kemas lah. Surah ke-74 ayat 42 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ditanya kepada penghuni neraka Saqar, kenapa kamu berada di dalam neraka ini? Mereka menjawab ada 4 golongan. Golongan pertama, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulunya tak solat. Dengar adik, tak solat masuk neraka Saqar. Nah, mudah-mudah pertahan adik, biar member tak mau kawan sudah. Ada kawan tak? Tak ada. Ada. Awet ada, awet. Oi, warok hang tu. Ngaji ke kerja? Kerja ke mengaji? Kerja. Tu cerita dia. Nah. Habis satu bab. Setengah jam lah. Model banyak ustaz ni. Kan duk tengok apa pun. Baca hadis, baca Quran. Bukan nak kata hebat. God gifted orang panggil. Anugerah Allah. Kan? Baik. Kemudian saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Apakah punca penyebab manusia ditimpa musibah bala bencana? Ni COVID ni. Di Malaysia 30,000 orang meninggal dunia. Yang banjir besar ni berapa orang? 30 orang lebih. Mari kita baca ayat banjir dulu lah, bagi dengar. Kenapa manusia ditimpa banjir sehingga banjir itu membinasakan kehidupan mereka? Jawapan dalam surah Saba. Surah ke-34 ayat 16. Dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman 34:16. Mana dia cermin mata hilang, buah dah maju. Pasti dia gantung, kadang-kadang dia diganggu kita semayang. Apa memang aku pakai baju dalam. Kan? Bukan perempuan lah pakai baju dalam, aku pakai baju dalam. 34:16. Tuan-tuan dengar lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Cuba dengar. Maka mereka berpaling engkar. Ni punca dah. Dengar elok. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Betul tak kata Quran? Betul tak Tok Bilal? Jangan ragu Quran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 147. Tok Bilal pernah dengar tak nama Dr. Zakir Naik? Tahu kan tak? Syekh 19 Oktober yang lalu aku pergi jumpa dia di Putrajaya. Sembang 20 minit. Aku cakap orang putih, dia tengok atas bawah tu. Pergi tanya satu soalan. Just one question. Habis tu pum, dia terus jawab dengan Quran. Power Rangers tu dia. Dia Power Rangers, aku Ultraman. Orang heran tu abang. Macam mana Ustaz Syarif boleh jumpa Zakir Naik? Apa ingat aku Chokia ke? Aku Nokia tau. Nah, gambar dia apa dah? Dia hadiah kat saya pula minyak pula. Kan? Di rumah dia. Di Putrajaya. Ni dia sedang berhadapan dengan di mahkamah satu kes. Dia saman P. Ramasamy. Kenal P. Ramasamy? Pak Menakam apa? Pemfitnah kuat ni. Kan? Kalau dia money, dia saman. Walaupun dia PR, personal permanent resident. Kan? Lawan dia tuan-tuan. Dalam Islam, Allah ajak kita dalam surah Al-Baqarah pada ayat 111. Ini, dari ayat ni lah tuan-tuan Mak Saleh buat undang-undang. Dia panggil English Common Law. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dalam Islam, katakanlah,
Sekiranya apa yang kamu dakwa itu benar, bawalah bukti kamu. Jadi kalau kita nak mendakwa seseorang tu tak betul, bawa bukti. Faham tak? Mak Saleh ambil, dia buat apa? One is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah selagi mana tidak dibuktikan kesalahannya. Faham abang? Nah? Boleh? Tak cerai no? Tu Allah sebut. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailan arim. Allahu akbar. Jadi maka mereka berpaling engkar, lalu kami hantarkan pada mereka banjir yang membinasakan. Jadi tak kenyataan. Ini Quran tuan-tuan. Quran ni kalam Allah. Sebab tu saya baca tadi Al-Baqarah 147. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, daripada Tuhan. Yang ni kalam Allah Al-Quran. Maka janganlah kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang ragu. Macam TV Hijrah. Kalau kita meragui Al-Quran, apa hukum? Syekh, jawab Dia ambil gambar aku lama takkan tak boleh jawab. India ni kitab dia. Tafsir Arab Saudi muka surat 302 surah ke-9 ayat 125. Rosak akidah. Rosak akidah kafir. Fa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Siapa yang meragui Al-Quran bermakna dia ada penyakit. Penyakit jiwa. Nah, salah satu penyakit jiwa ialah ragu-ragu. Jangan meragui Tuhan. Kuat. Allah kata dalam Quran, aku akan bawa banjir yang membinasakan pasal hampa berpaling engkar. Engkar ni sifat siapa tu Syekh? Tengok jenguk panjang pada aku panggil Syekh. Tu bila tunduk saya kena tanya. Dia tak silap aku duduk depan. Tak mau kena tanya duduk belakang. Tu pergi balik terus. Tak ingin dekat nak habis mai. Saya memang ceramah macam tu. Kan? Nak buatnya dah style kita. Kita suka usik orang. Tu yang tak keluar TV. Duk bangga sangat keluar TV, aku sikit tak kelapak, tak keluar sudah. 30 tahun dah buat kerja dakwah. Tak ada mana kerajaan lagi yang tangkap aku lah. Sebab kita cakap semua dari Quran hadis, fakta, bukan auta. Kan? Kalau Dr. Zakir Naik pun boleh ingat, alhamdulillah saya pun sama. Nah, baik. Jadi itu dia tuan-tuan. Makna kena yakin dengan Quran. Bila manusia berpaling engkar, tapi ingat tau, kalau engkar campur benci terhadap ajaran Islam, apa hukum? Kafir. Kalau KL kafir. Kalau Perak botol-botol kafir. Hampa tak nak pergi botol tu, hampa tak tahu. Hari tu orang botol tanya saya, Ustaz datang berapa? Berapa dah? Aku kata datang bertiga. Mana lagi dua? Di luar. Tak minum dah tak pelawai. Aku buat lawak minta gelak, hampa tak boleh pakai. Mari dengar. Benci dan engkar batal iman dan Islam. Muka surat 168. Jangan ada perangai ni perangai iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah kelima ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan sesiapa yang tidak berhukum sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, maka orang tu kafir. Macam mana dan kenapa orang jadi kafir? Dengar elok. Ni bukan auta tau, fakta. Surah kelima ayat 44, surah Al-Maidah, muka surat 168. Syekh percaya tak ni? Ingat Dr. Zakir Naik ya? Dr. Syaril Lom boleh insya-Allah. Bila jadi doktor tak tahu. Dengar. Ni soalan akidah ni.
Tu. Kau surat 168. Dia kata kerana benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ni kafir. Itulah, jangan benci. Jangan ingkar. Ingkar tu sifat iblis. Tu kadang-kadang minta maaf no. Saya syok kalau depa mai aku nak tanya hampa, aku nak bagi jawapan. Tonok bab zikir je. Selawat. Tak bagus ya? Bagus kan? Saya nak bagi point sikit. Yang bakal mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah umat beliau. Faham? Umat Muhammad saja yang bakal dapat syafaat di akhirat. Tapi tuan-tuan, ada juga umat Muhammad yang tak dapat syafaat. Pasal apa? Nabi tak mengaku umat. Pulun zikir, pulun selawat, tetap Nabi tak mengaku umat. Macam mana Nabi tak mengaku umat? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis Bukhari. Dengar elok. Siapa-siapa tak suka akan sunnah aku, maka dia bukan dari kalangan umatku. Jadi dah Nabi tak mengaku umat, boleh dapat syafaat Tok Bilal? Tahu pun. Tahu tak apa? Jangan benci sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada berapa Syekh? Tak susah? Tanyalah ustaz. 3. Sunnah wajib. Sunnah wajib menegakkan sebuah negara Islam, melaksanakan syariat Islam. Tu sunnah dia tu. Nak dalil Quran? Allah surah ke-9 At-Taubah ayat 40. Nak hadis? Bukhari Muslim, kitab Riyadhus Shalihin bab ke-350. Nabi pernah laksana hudud Syekh. Jangan benci. Sebab tu Nabi kata, siapa benci dia bukan umat aku. Hampa duk pulun selawat. Tapi benci syariat dia. Tak betul ya. Macam mana dapat syafaat bang? Kita ada dalil. Cakap tak sah. Quran pun ada. Hadis pun ada. Saya boleh tunjuk. Yang duk sonok sangat. Awak, aku ni tak wirid kan? Aku tak selawat. Takkan aku nak cerita kat hangpa. Tapi saya berjuang. Nak negara Islam. Saya mau syariat Islam. Ni. Dengar elok. Nah. Kita dengar dalam surah Muhammad. Surah ke-47 ayat 8 dan 9. Apa akan berlaku tuan-tuan bila kita tak suka kepada ajaran Islam? Allah kata apa? Mari kita dengar. Walladzina kafaru fataqsallahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Saya cuba nak ingat muka surat ni. Komputer slow sikit. Pasal sejuk. Dia habaq lah. Muka surat 1358. Surah insya-Allah betul. Surah 47 ayat 8 dan 9. Cuba dengar nah. Dik dengar lah dik. Jangan benci kat hudud tau. Sejuk tuan-tuan. Betul komputer saya tak pernah silap. Silap tu saya. 1358. Dengar nah ayat saya baca tadi surah Muhammad surah ke-47 ayat 8 dan 9. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir yang tidak beriman, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Tu dia pulun wirid, pulun sembahyang sunat. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya pasal apa amalan mereka sia-sia? Mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia tak suka? Mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dalam Quran ada hudud. Al-Baqarah 217, Al-Ma'idah 33, Al-Ma'idah 38, Al-Ma'idah 90, An-Nur ayat 2, An-Nur ayat 4. Tu hudud lah kau. 6. Hampa tak suka tengok Tuhan sebut. Kerana mereka tidak menyukai hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Quran, lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Tahu gugur? Tak ada apa. Penat saja. Sebab tu dalam suratul Furqan Allah cerita, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surah ke-25 ayat 23 suratul Furqan. Bila kita tengok tuan-tuan, dulu aku buat macam-macam amal kebaikan.
Ile poci. Ini ada kacera. Cik. Cik tu ayat sirih. Tengok habis. Pasal apa ni? Apa tak kena? Jangan sonok sangat. Nah, jangan tak suka kat sunnah Nabi. Sunnah wajib, sunnah sunat tak apa. Tapi jangan tak suka ke, tak boleh lah. Tak suka, tak mau apa, potong kuku, duk peli main, jangan. Janggut, tak mau simpan janggut, jangan simpan janggut. Tok Bilal ada janggut tak? Nasib baik ada. Arab tuan-tuan, sewaktu saya duduk di Yaman dulu. Nak pergi gunting rambut kan. Kan? Oh yang ni dia tak pergi sentuh, dia tak mau sentuh. Dia jadi macam wajib nak dapat puak ni. Hak negara Islam apa tak mau, kau penampak semua Pak Arab ni. Dia pun tak mau Islam. Al-Quran bahasa apa? Ni apa cerita tu Tuhan sebut fa ahbata amalahum habis. Jadi yang pertama kita rekait banjir tadi surah Sabah ayat 16. Punca berpaling engkar. Engkar tu kerja iblis tau, perangai iblis. Tidak? Tok Bilal. Bagi dalil sikit Tok Bilal. Jangan duk sembang kemai. Wa in qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Aba tu engkar lah. Wastakbara, dia takabur pula. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu makhlukku yang kafir. Iblis dia ada dua. Pertama engkar, kedua takabur. Macam mana dia takabur? Dia rasa dia lebih mulia daripada Adam. Betul Syekh? Betul? Alhamdulillah. Bagi dalil Syekh. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 12. Aku lebih baik daripada dia. Engkau cipta aku daripada api, dia dicipta pada tanah. Tu takaburnya iblis. Kalau kita ada sifat engkar dan takabur, sama nak macam iblis? Bukan sama lagi, Tok Wan iblis tu. Orang yang ada sifat takabur ni tuan-tuan balik awal, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tak masuk syurga. Saya mula sejuk dah, ikon boleh tahan enggak apa? Apa pasang semua kan? Pasal nak sambut aku mai. Boleh bang? Bang boleh ha? Kenal tak ni? Alhamdulillah. Siapa tak kenal saya angkat tangan? Majoriti kenal ya. Kau kenal? Kan kenal? Tak kenal tau. Tak kenal tak apa lah. Tu yang pertama. Mai dengar yang kedua. Ni kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Pasal apa kita kena bala? Ada pula ustaz tu kata tak boleh cakap apabila keadaan ni. Pasal apa tak boleh cakap pula? Kita nak bagi kesedaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ni muka surat 249. Dengar lelak ni. Ni hampa duk buat salah lama ni. Aku dah. Apa dia? Tunggu Ustaz. Nasib baik Tok Imam balik. Kata aku nak pergi cari sampai rumah. Surah ke-8 ayat 25 Suratul Anfal muka surat 249. Kau dengar sekali lagi nah. Ni yang kedua lah. Punca sebab kita kena bala. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dengar elok. Dan takutlah kamu wahai manusia akan fitnah bala atau malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua, keseluruhan masyarakat secara umum. Tengok bila main banjir ni tuan-tuan, orang jahat mengena, orang baik mengena. Di Kedah tuan-tuan 2 bulan sudah, orang ulama tersohor di Kedah, Tuan Guru Pak Tihmat Kuala Nerang. Tahun lepas saya bertemu dengan dia di bulan 6. Saya buat rombongan. Masa tu tak apa nak ketat sangat, boleh keluar lah. Saya pergi ziarah ulama-ulama ambil berkat. Boleh tak ambil berkat Syekh? Berkat boleh? Bid'ah. Hampa tak tengok Quran, baduk kira hadisnya. Mai kat aku nak tunjuk surah berapa, ayat berapa. Boleh berkat.
Saya nak cerita sikit pasal berkat. Ingat berkat. Nabi Yaqub alaihissalam. Anak dia siapa dia? Nabi Yusuf. Bang, Nabi Yaqub punya menangis bang, menangis kerana kehilangan anak ni kau oi. Sampai hilang penglihatan, sampai jadi buta. Tu. Terlalu menangis, terlalu banyak menangis. Dia tak boleh nak cerita lah. Sampai buta. Sayang sangat kat Yusuf. Tapi bukan Nabi Yaqub saja tuan-tuan yang menangis sampai buta. Kasim selamat pun sama. Kerana kehilangan Sabariah. Mak mentua dia tak guna sudi Nyonya Mansur. Nyonya Mansur ni patut kan Burhan bagi menikah dengan Sidik Sigaraga ya. Baru kena gu. Pak mentua tak guna Sidik Sigaraga. Mak mentua tak boleh pakai Nyonya Mansur. Main abang Ustaz Burhan yang kata tabarruk keberkatan boleh. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ni hak dok buat kerja bid'ah ni Rasul lo, nama Nabi Yaqub alaihissalam ataupun gelaran Israel. Bila dia dapat berita Yusuf masih hidup, dia punya seronok. Yusuf kata, hantar bajuku ni, pergi letak dekat muka pak aku. Kan? Bila baju tu sampai abang, dia letak kat mata dia. Dia angkat-angkat, celek Ustaz Burhan. Surah berapa? Surah ke-12. Surah Yusuf, 2 ayat. 93 dan 96. Bukan sembang kari abang. Nah, bid'ah tak abang? Bang, kalau tak mengaku tu dia lah tu. Game Pak Wahab mah. Bid'ah tak? Rasul buat ni, Rasul. Tengok sendirinya. Mai aku baca kat hangpa. Macam tak percaya kat aku. Aku Dr. Zakir Naik pun angkat tangan kat aku. Ni main-main. 12, 93, 96. Sejuk sungguh aircon tuan-tuan. Aku tak main dah lepas ni. Hampa saja nak seksa aku. Dengar. Nabi Yusuf kata apa? Pergilah dengan membawa bajuku ini. Kemudian letakkan pada muka ayahku supaya ia dapat melihat. Satu. Ayat 96. Dengar. Maka sebaik-baik saja datang pembawa khabar berita yang menggembirakan itu, ia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaqub. Pertusan ni letak. Lalu menjadilah ia celek kembali seperti sedia kala. Itulah tabarruk. Ambil keberkatan. Apatah lagi, itu baju. Guna ayat Quran tuan-tuan. Buat ayat jampi, boleh tak? Kalau tak boleh, Pak Wahab lah tu. Boleh Ustaz Quran? Ni, hak duk cakap ni dulu bukan kita baca Quran tahu tak? Tabarruk ayat Quran lah. Buat ayat jampi, saya belajar. Buat untuk diri. Alhamdulillah. Tengok saya sebut muka surat apa surah sekian. Kalau 100 saya sebut abang, insya-Allah 99 betul. Pasal apa saya tak kata 100 betul? Tok Bilal. Abang, kalau jawab tepat RM1. Kalau dia kata cepat pun aku nak tanya ayat Quran apa dia? Dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 28 Tuhan sebut wa khuliqul insanu dha'ifa, dan aku cipta manusia serba kekurangan, ada kelemahan, kekurangan. Mana boleh kita kata kita perfect. Saya pernah dengar Dr. Zakir Naik ceramah. Dia baca sikit ayat tu, dia tak boleh pergi. Dia pun berhenti. Nampak tak? Kalau tak dia main Quran kan? Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, ayat saya baca tadi, dan takutlah kamu akan satu fitnah yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa masyarakat secara umum. Dan ketahuilah, sesungguhnya azabku pedih sekali. Dengar elok. Ni kesalahan orang Pulau Pinang buat. Dengar elok. Apabila kezaliman telah bermaharajalela dalam negeri dengan perbuatan pembesar-pembesar misalnya, maka bahaya akan menimpa penduduk negeri itu semuanya. Pemimpin buat melakukan kezaliman demi kezaliman. Dengar tu lagi.
Apabila rakyat yang banyak membiarkan pembesar-pembesar berbuat kezaliman dalam negeri, maka mereka akan mendapat bahaya semuanya, bukan orang yang zalim saja. Jadi apa dia maksud? Tukanglah kerajaan. Tuan-tuan, orang zalim ni tak boleh buat kawan ni. Muka surat 536, surah ke-11, ayat 113. Apatah lagi kalau yang tu memang musuh Islam. Kawan pun kena pilih-pilih. Duk kawan dengan siapa? Dengan bini lah. Dengan orang lain tak kawan? Dengan Ustaz Burhan? Kena kawan lah. Untuk Iman dia pecat kan balik awal. Dia lesen besar. Ni dengar ayat ni. Orang zalim tak boleh dijadikan kawan. Wala tarkanu illa allazina zalamu fatamassakumun nar. Saya terjemah, tak dengar tafsiran. Dan janganlah kamu cenderung pada orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Surat 536. 536 insya-Allah. Alhamdulillah. Huraian. Yakni la tarkanu tu apa maknanya? Jangan cenderung. Jangan cenderung tu makna apa? Jangan bersahabat dengan orang zalim. Jangan bekerja sama. Jangan bersubahat. Jangan bersetuju dengan tindakan orang-orang zalim. Cuba dengar ujung. Lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Di Malaysia siapa dia? Ha? Oh, tak boleh jawab. Takut. Aduh. Dog and pig. Tak Burhan. Dog and pig. Anjing dan babi. Abbreviation dia, singkatan dia DAP. Hampa syok kawan lagi dengan musuh Islam. Mari dengar Quran. Surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat 30. Ayat 28, minta maaf. Komputer abang Azad. Tu, dia cepat tu. Salah. Abang dengar, dia kata salah Azad. Tok Bilal dengar tak? Tok Bilal, dia kata salah. Mana boleh dengar martabat yang rendah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Tuan-tuan dengar. 25, 28. Dia suruh hangpa menyesal lah. Hangpa tak percaya, hangpa tunggu mati tu. Nah, politik kena bercakap, Ustaz Burhan. Politik ni sebagai ajaran Islam abang. Siapa tak setuju angkat? Politik ni bukan ajaran Islam. Angkat lawan saya. Saya nak tunjuk. Dia dalam kitab Kristian tu. Gospel Matthews. Chapter 22, verse 16 to 22. Tu yang memisahkan politik dengan agama. Politik suku, agama suku. Adik, politik boleh bercampur tak dengan agama? Tak boleh? Tak boleh? Hang pun jadi Kristian dah macam tu. Kristian tu, ajaran Kristian. Dalam kitab Gospel Matthews. Jangan, tuan-tuan tak boleh terima. Islam dengan politik tak dipisahkan. Esok menyesal, kawan yang buat musuh Islam. Tengok dia kata, wahai celakanya aku. Alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si anu itu menjadi sahabat qarib. Sayang sungguh kat kafir harbi. Aku pun lawan. Tapi kena bangga nah. Adakah semua orang kafir musuh kita abang? Tak. Ada syarat nak berkawan. Surah 60 ayat 8. Tapi kalau ayat 9, dia lawan Islam bukan kawan. Saya bercakap fakta, bukan auta. Boleh? Boleh, Haji. Malam ni makan apa? Kepala jerung lah. Lepas tanya Ustaz ni, keluar berapa hari? Keluar 9 hari. Tablik 3 hari, ku 9. 3 hari Pulau Pinang. Lepas ni, Ahad depan nak pergi Langkawi. 6 hari. Lama dah tak pergi hampir 2 tahun. Ustaz Burhan tahu pasal apa? Nak pergi Langkawi. Dia kata lah ikan duyung banyak di pantai. Aku nak bawa balik 2-3 ekor. Bagi kat Ustaz Burhan satu. Bagi dia ni satu. Tak menikah ke? Weh, hampa tak gelak kan muslimat aku buat lawak? Hampa ni tak ada hati perut nah. Orang buat lawak pun tak gelak. Lawak-lawak agak. Tapi ni kita abang. Tu kesalahan kita tuan-tuan. Kita membiarkan pemimpin melakukan kezaliman. Itu yang mengundang bala. Akhir sekali.
Akhir sekali kita tengok kitab ni. Arab Saudi. Muka surat saya tak ingat. Saya ingat ayat lah. Surah ke-39 ayat 55. Dengar elok. Ini rumusannya tuan-tuan. Punca manusia kena bala, kena banjir besar, walaupun saya baca tadi Sabah 16. Kan? Al-Anfal 25, tapi rumusannya kerana yang ni. Ayat ni jelas. Surah ke-39 ayat 55. Allah berfirman, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Saya terjemah dulu, saya kita dengar tafsir. Kalau saya tak ingat. Dan ikutlah kata Allah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu. Apa dia kena ikut saya dia abang? Sebelum kamu didatangi dengan satu bala bencana. Itu dia. Yang akan datang secara mengejut. Kepala ayak mai, kepala bapak mai. Mengejut tu. Covid. Tuan Imam pernah tengok ke? Apa dia coronavirus? Atau pernah tengok Toyota Corona? Ni ayat ni tuan. Tuhan kata lebih baik hampa ikut sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu sebelum kamu didatangi dengan satu musibah, bala bencana yang akan datang secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedarinya. Pakat-pakat dengar. Apa dia tuan-tuan? Kena ikut apa? Kena ikut apa abang? Tak dengar? Kuatlah sikit. Kalau salah bukan aku nak luku pula. Bukan nak kena bayar denda. Ryan. Apa dia? Kena ikut apa? Di bawah. Maksudnya yang kena ikut Al-Quran. Itulah punca kita kena bala. Tuan-tuan duduk sembang kemah. Bila tak ikut Quran, inilah rupa dia. Bila jangan duk angguk saja, buat perubahan. Bagi Islam memerintah pula. Cukuplah. Nah, takkan tak sedar lagi kot. 22 bulan dulu, tak kerti Melayu lagi kah? Kan? Tak jadi pengajaran lagi kah? Macam Pak Ji. Cancel apa makanan? Ada. Bukan Malaysia orang kan? Dia kata cancel tak apa, aku makan capati 2 orang. Yang aku pelik, aku order 1, dia bagi 2. Dia macam tahu-tahu aku ni makan makuat. Lama tak makan sama. Kena ikut Quran tuan-tuan. Akhir sekali saya nak baca lagi satu ayat Quran dalam sini. Muka surat 9-14. Yang ni saya hafal lah muka surat. Dengan yang ni. Yang ni kurang sikit. Tak ada nak hafal ke semua. Kan? Ayat Quran insya-Allah. Allah berfirman. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dengar untuk mengakhiri. Allah bagi warning lama dah, kita buat dek ya. Surah ke-24 ayat 63 muka surat 914. Dengar tuan-tuan, dengar. Baik, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya, tak mau ikut Quran macam tadi dia kata, kan? Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana. Dia main mengejut abang. Ni tak tahu apa pula nak main. Dengar kata angin kencang pula ibu pula lepas ni. Aduh letih kita. Doa dah baca Yasin seluruh negara. Covid tak habis ke? Pasal tu kena tengok hadis Imam Tirmizi. Sebab kita buat banyak kesalahan. Fala yustajabu lakum. Maka ketika itu Allah tidak memperkenankan lagi permintaan kamu. Jadi saya menyeru diri saya, kita semua. Marilah kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perlembagaan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan. Kita selamat, bahagia, tenteram di dunia, sejahtera di akhirat. Saya nak bagi salam dulu, lagi kita cerita lain. Ada sikit. Terima kasih kepada semua. Ribuan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ribuan kemaafan, terkasar-basar sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.